Rahim. Okey, nama saya Muhammad Afandi bin Muhammad Merancan, nombor metrik 252234. Okey, untuk subjek seminar pemikiran pengurusan, kumpulan kami memilih tokoh Bruce Tuckman. Okey, untuk bahagian saya akan menerangkan mengenai pengenalan tokoh. ah, Pengenalan tokoh ni, ini adalah biografi tokoh Bruce Tuckman. Okey, Bruce Wayne Tuckman bermula daripada pada 24 November 1938 sehingga 13 Mac 2016. Dia merupakan seorang saintis, perunding dan profesor emeritus psikologi pendidikan di The Ohio State University. Jalankan penyelidikan terhadap teori dinamik kumpulan. Okey, pada tahun 1960-an, Bruce Tuckman memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi dari Institut Politeknik Rensselaer. Okey, kemudian beliau memperolehi ijazah sarjana dari Princeton pada tahun 1962 dan doktor falsafah iaitu PhD pada tahun 1963. Okey, ini sedikit pengenalan atau latar belakang mengenai tokoh. Poin kedua, saya akan menerangkan mengenai sejarah teori atau model. Okey, pada tahun 1965, beliau menerbitkan teori yang dikenali sebagai peringkat pembentukan kumpulan Tuckman. Dia ada empat fasa. Yang pertama iaitu forming, yang kedua storming, yang ketiga norming dan yang keempat adalah performing. Tetapi pada tahun 1977, beliau menambah peringkat kelima yang dinamakan sebagai urgening bersama dengan Mary Ann Jensen. Okey, melibatkan menyelesaikan tugas dan memecahkan pasukan pada penghujung kitaran ini. Juga saya akan menerangkan mengenai komponen-komponen utama teori atau model. Okey, terdapat 5 tahap pembangunan kumpulan. Yang pertama forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing dan yang kelima adalah urgening. Okey, yang pertama ni forming, peringkat pertama ni dia bentuk kumpulan kerja. Ahli pelajari tugasan dan berkenalan dengan ahli yang lain. Dicirikan oleh banyak ketidakpastian. Ahli kumpulan masih tidak terlalu jelas dengan matlamat dan objektif kumpulan tersebut. Okey, untuk tahap yang kedua storming ni, tahap kemunculan konflik, iaitu ahli mula bekerja tetapi kekalkan pendapat mereka sendiri. Tahap storming ni dicirikan oleh konflik intragroup, tanda kumpulan berada dalam tahap storming, kemunculan kemarahan, ketidakselesaan dan mula perselisihan faham atau konflik dan kegagalan lah. Peringkat normalisasi iaitu norming, bentuk hubungan kukuh, dia mula kukuh dah antara ahli dan wujud peraturan dan komunikasi yang sesuai untuk capai matlamat. Tanda kumpulan berada dalam peringkat norming ni, salah satunya adalah semakan dan penjelasan objektif kumpulan, wujudnya persahabatan dan kerjasama teamwork antara ahli kumpulan, mula mendengar pendapat daripada antara satu sama lain dan mula mengenal pastilah kekuatan dan kelemahan. Okey, peringkat yang keempat adalah performing. Performing iaitu peringkat persembahan. Dia menerangkan lebih kepada peringkat persembahan. Semua ahli mempunyai fungsi tersendiri, kebersamaan dan yakin diri itu kreatif, inisiatif dan semangat, dan memiliki kejayaan yang tinggi. Okey, dan peringkat yang terakhir iaitu urgening, peringkat pembubaran. Peringkat akhir ni projek berakhir dan kumpulan dibubarkan terus. Kumpulan boleh kembali pada mana-mana peringkat apabila mereka berubah. Peringkat ditumpukan kepada kumpulan kerja sementara. Kumpulan kerja akan dibubarkan selepas projek selesai dan masalah berjaya diselesaikan. Okey, itu sajalah daripada saya. Seterusnya akan part seterusnya akan disambungkan oleh Muhammad Razi bin Osman. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.